dan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Encik Muhammad Ali bin Hajah Maidin, Ketua Pegawai Eksekutif Penang Skills Development Center, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, yang berusaha, Meja Kehormat Muhammad Noor bin Sahudin, Pengarah PTSB. Yang saya hormati Encik Abdul Hanif bin Mustafa, Timbalan Pengarah Akademik PTSB. Yang saya hormati Puan Nurmalah binti Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik PTSB, Ketua-Ketua Jabatan, Div-Div Kehormat, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan, para graduan, ibu bapa serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hanya dengan limpah kurnia dan rahmatnya pada hari ini kita berpeluang meraihkan para graduan dalam istiadat convocation yang menjadi amalan tradisi dunia akademi. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada saudara-saudari yang berjaya menamatkan pengajian dan seterusnya akan menerima diploma dalam majlis ini. Saya berharap selepas ini saudara-saudari akan meneruskan peningkatan kerjaya termasuk pengajian ke peringkat yang lebih tinggi bersesuaian dengan seruan pembelajaran sepanjang hayat. Adik-adik akan melalui banyak fasa dan ini merupakan salah satu fasa dalam kehidupan adik-adik. Seperti yang saya bacakan tadi, ada yang akan sambung belajar dan ada yang akan bekerja. Dan saya cadangkan untuk graduan yang memilih untuk bekerja, jangan berhenti untuk menimba ilmu dan belajar. Kita sepatutnya menyahut seruan kerajaan supaya setiap tenaga pekerja negara ini akan maju ke hadapan dan berkemahiran menjadi inovatif selaras dengan proses globalisasi dan pertandingan tanpa sempadan. Seperti yang kita dengar, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada PTSB, terutamanya kepada pengarah Encik Muhammad Noor dan juga kesemua pegawai-pegawai yang telah berjaya membawa PTSB ke tahap yang lebih tinggi. Banyak kita mendengar pencapaian gold medal dalam berbagai bidang yang telah disebut oleh Encik Muhammad Noor sebentar tadi. Dalam kategori ini, adik-adik tanyalah kepada diri sendiri, akan ada satu kumpulan adik-adik yang telah mengambil bahagian dalam semua perkara-perkara yang disebutkan yang telah membawa kecemerlangan kepada PTSB. Untuk adik-adik yang telah terlibat untuk memberi kerjaan ini, saya ucapkan tahniah dan syabas. Untuk adik-adik yang tidak terlibat, janganlah hanya berbangga menyatakan bahawa saya daripada PTSB yang telah berjaya mendapat berbagai-bagai gelaran dan pingat. Usaha supaya di masa hadapan adik-adik mengambil bahagian, sebab dalam setiap penglibatan adik-adik ini, adik-adik akan belajar. Adik-adik akan belajar perkara-perkara yang selain daripada diajar di PTSB yang akan menjadi bekalan untuk adik-adik untuk berjaya. Hadirin yang saya hormati sekalian, graduan menganggur merupakan fenomena serius yang berlaku pada masa kini. Perangkaan pasaran buruh menunjukkan bahawa
keluaran institusi pengajian tinggi tempatan khususnya di IPTA masih tidak dapat menampung kekosongan pekerjaan meskipun keluaran sesuatu kumpulan pekerjaan itu melebihi daripada permintaan majikan. Saya ingin menarik perhatian adik-adik. Kerajaan Malaysia telah bertungkus lumus menyediakan berbagai-bagai peluang kepada adik-adik, daripada yang akan berjaya masuk ke universiti selepas SPM sampai ke politeknik, college community dan sebagainya. Dan kerajaan Malaysia juga telah berbelanja berbilion-bilion ringgit. Untuk pengetahuan adik-adik, Malaysia adalah salah satu negara, salah satu dan ikut ranking negara nombor 1 di dunia yang membelanjakan amount yang tertinggi untuk education, untuk pembelajaran. Untuk pengetahuan adik-adik, pada setiap tahun dalam bajet ataupun dalam setiap rancangan Malaysia, sebanyak 22% daripada keseluruhan bajet akan dibelanjakan. Dan perbelanjaan ini adalah untuk adik-adik, untuk masa depan adik-adik. Dan saya rasa kerajaan tidak mendapat hasil yang memuaskan. Saya memilih perkataan memuaskan daripada perbelanjaannya, sebab ramai lagi graduan kita yang menganggur. Apakah sebab-sebab graduan kita menganggur? Antara faktor utama berlakunya fenomena ini adalah kerana graduan yang dihasilkan masih tidak dapat memenuhi kehendak majikan masa kini. Perkembangan dunia di era globalisasi ini, majikan tidak hanya mementingkan kemahiran teknikal sahaja, tetapi juga kepada lain-lain kemahiran seperti kemahiran soft skill agar pekerja mereka dapat menyesuaikan diri dengan semua jenis pekerjaan dalam masa yang sama memiliki multi skill. Seperti saya nyatakan tadi, pengalaman adik-adik untuk mengambil bahagian dalam setiap projek selain daripada projek khusus adalah penting. Ini sebahagian daripada soft skill development yang adik-adik perlu ada untuk membolehkan adik-adik mendapat kerja. Bukannya syarikat-syarikat di luar sana tak berminat untuk nak mengambil pelajar-pelajar, walaupun pelajar telah go through banyak khusus di politeknik dan sebagainya. Tetapi syarikat-syarikat ini juga mempunyai KPI tertentu. Syarikat-syarikat di Malaysia bersaing dengan satu dunia, syarikat-syarikat satu dunia. Jadi pekerja yang bekerja di syarikat ini bersaing dengan semua pekerja di satu dunia. Sebab itulah syarikat ini ingin memastikan bahawa pelajar yang dia akan ambil bekerjanya mampu bersaing di satu dunia. Sebab itulah dia menekankan aspek kualiti dan juga pengetahuan melebihi apa yang diajar di sesuatu institusi tersebut. Kemahiran employability merupakan aspek kemahiran yang amat penting untuk keterampilan pelajar. Ia telah menjadi agenda penting negara dan menjadi tanggungjawab institusi-institusi pengajian tinggi bagi melahirkan tenaga kerja dan mempunyai daya saing yang tinggi seperti memenuhi keperluan pasaran. Satu kajian telah dijalankan di mana didapati bahawa terdapat beberapa elemen-elemen kemahiran yang perlu ada pada graduan teknik dan vocational, iaitu kemahiran untuk berkomunikasi, berinisiatif, berkeyakinan dalam menghadapi cabaran-cabaran era globalisasi ini. Apakah dia kemahiran berkomunikasi, berinisiatif dan berkeyakinan?
ada sesiapa boleh bagi keterangan apakah dia? Saya simpulkan mengikut pengalaman saya bekerja dan juga sekarang dalam bekerja dalam bidang membangunkan tenaga mahir. Kita boleh simpulkan berkomunikasi, berinisiatif dan berkeyakinan dalam satu perkara. Saya namakan dia common sense. Kita ada sense dalam badan kita, penglihatan, 5 sense, deria, hidu, rasa, sentuh dan sebagainya. Semua memang built-in dalam diri kita. Tetapi satu sense yang akan membolehkan adik-adik berjaya ialah common sense. Cara berkomunikasi, cara berinisiatif, berkeyakinan. Pihak PTSB telah bertungkus lumus dalam 3 tahun menyambung kesinambungan yang telah diberikan di sekolah untuk mengajar adik-adik berkomunikasi, berinisiatif, berkeyakinan dengan berbagai-bagai program. Tetapi cara nak aplikasi dia adalah melalui common sense. Saya sarankan kepada adik-adik untuk selalu question the status quo. Guna common sense. Apabila adik-adik guna common sense, adik-adik dapat mengatasi segala masalah yang wujud, yang kita akan hadapi. Contohnya, tadi kita dengar pengarah PTSB menyatakan bahawa berbagai-bagai projek telah dilakukan. Semua projek-projek ini adalah penambahbaikan daripada semua perkara yang berlaku sekeliling kita. Bagaimana guru, pensyarah dan juga pelajar-pelajar dapat melakukan penambahbaikan ini adalah melalui common sense, fikir macam mana nak memperbaiki. Inilah yang akan menjamin adik-adik untuk berjaya di tempat kerja. Apabila menghadapi sesuatu cabaran untuk nak menyelesaikan sesuatu masalah, selain dengan ilmu yang telah adik-adik timba, guna common sense. Cuba fikir, dan insya-Allah saya yakin adik-adik akan berjaya menyelesaikan masalah, membantu syarikat dan juga membantu diri adik-adik. Dengan gabungan pelbagai kemahiran ini, saya simpulkan dalam common sense, dapatlah meningkatkan produktiviti graduan serta pengeluaran syarikat. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang saya hormati, pihak industri masa kini sangat memerlukan pekerja yang mempunyai pelbagai kemahiran ataupun multi skill. Perkara ini didorong oleh sektor perindustrian masa kini yang sedang menuju ke arah industri bioteknologi, teknologi maklumat, teknologi tinggi. Maka sumber tenaga diperlukan pada masa akan datang adalah pekerja yang memiliki pelbagai kemahiran. Oleh itu, para graduan hendaklah berusaha untuk menjadi seorang graduan yang berketerampilan dan kompeten bagi memenuhi kehendak industri. Bagaimanakah caranya nak menjadi graduan yang berketerampilan dan berkompeten? Ada banyak cara. Yang pertama, seperti saya nyatakan tadi, use your common sense. Yang kedua, jangan malu question status quo. Question status quo adalah apabila sesuatu benda tu berlaku dengan cara A, B, C, D. Tanya pada diri sendiri, sebab apa dia perlu A, B, C, D? Sebab apa dia tak perlu A, D, E? Tak salah. Tak ada soalan yang salah. Itu yang poin yang kedua. Dan apabila kita question the status quo, questionlah dengan cara beretika. Jangan biadab. Ada setengah pelajar ataupun pekerja, saya sendiri, walaupun niatnya baik untuk bertanya soalan-soalan untuk membawa penambahbaikan,
Tetapi apabila soalan-soalan itu diajukan dengan cara yang tidak beretika, tidak menghormati pekerja lain ataupun kolik yang lain, kita hanya akan mengundang masalah. Dan ini adalah satu skill yang penting yang saya rasa adik-adik perlu ada. Dan jangan elakkan daripada bersenyap dan tidak bertanyakan soalan. Usaha untuk bertanyakan soalan di dalam tempat kerja ataupun adik-adik yang melanjutkan pelajar supaya adik-adik dapat maju. Dan yang ketiga, untuk nak menjadi keterampilan dan kompeten yang tinggi ni, seperti yang dinyatakan oleh pengarah PTSB Cik Mohammad Noor, menghormati ibu bapa dan juga orang-orang yang tua. Bagi saya inilah faktor utama kejayaan setiap insan dalam dunia ni. Tanpa menghormati ibu bapa, adik-adik tak akan berjaya. Ini saya garanti 100%. Menghormati ibu bapa juga expand kepada menghormati tenaga pengajar, guru yang memberi ilmu kepada kita. Sebab tu saya berbangga sentiasa apabila pensyarah-pensyarah saya, Encik Makno, Encik Hanif memanggil saya untuk berbincangan dan sebagainya, saya akan berusaha sedaya upaya untuk memberi yang terbaik. Sebab saya rasa kejayaan saya sehingga saya berada di posisi ini, boleh bercakap dengan adik-adik, adalah dengan bantuan pensyarah-pensyarah saya yang telah beri motivasi kepada saya untuk berjaya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk minta adik-adik dan para hadirin untuk memberi tepukan kepada pensyarah saya yang telah membantu saya berjaya. Saya berpesan kepada bakal graduan bahawa convocation ini bukanlah bermakna masa untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan berakhir. Peningkatan produktiviti dan daya saing negara memerlukan tenaga kerja yang kreatif, berinovasi dan berintegrasi. Oleh itu, diharapkan agar graduan dapat terus meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang-bidang yang berkaitan pada masa akan datang. Pembangunan yang sedang rancak berlaku di Malaysia memerlukan tenaga mahir, soft skill dan hard skill, bagi mengimbangi keperluan modal insan yang berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berdaya saing. Kalau adik-adik perasan, dah 3-4 kali saya ulang tentang penambahan ilmu soft skill dan juga hard skill. Saya berharap adik-adik akan memberi tumpuan selepas ini untuk menambah ilmu dari segi soft skill dan juga hard skill. Saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan kerana berjaya menyempurnakan pelajaran. Perjalanan panjang yang penuh liku dan cabaran selama menuntut di PTSB ini, meskipun perjuangan hidup sebenar baru bermula untuk adik-adik. Kenapa saya berkata begitu? Seperti yang saya katakan tadi, hidup kita ada berbagai fasa. Setiap fasa adik-adik kena membuat keputusan. Ini penting. Semasa kita kecil, kita buat keputusan tanpa kita sedari. Daripada kita merangkak, kita nak berdiri, kita membuat keputusan, bukan ibu bapa kita. Setelah berdiri, kita nak berjalan, kita membuat keputusan, bukan ibu bapa kita. Pergi ke sekolah, walaupun diajar, kita membuat keputusan dan menjadikan kita untuk dapat A, B ataupun C. So dalam setiap fasa dalam hidup kita, adik-adik akan membuat keputusan. Ini merupakan fasa yang penting untuk adik-adik membuat keputusan. Sebab sebelum ini, keputusan ni banyak akan dibantu oleh ibu bapa adik-adik, rakan dan juga guru-guru adik-adik. Tapi fasa seterusnya untuk nak sambung belajar ataupun untuk nak bekerja,
semasa bekerja, apa nak buat, semua ni keputusan adik-adik. So saya sangat berharap adik-adik membuat keputusan dengan baik. Jangan malu untuk bertanya kalau adik rasa keputusan adik ini sebelum membuat keputusan. Dan jangan ikut nasihat orang lain untuk membuat keputusan. Kita hanya boleh mendengar bila kita minta nasihat. Tetapi keputusan yang adik-adik nak buat, adik-adik kena buat sendiri. Sebab adik-adik perlu bertanggungjawab sama ada hasil dia baik ataupun kurang baik. Takkan ada hasil yang tidak baik kecuali adik-adik membuat keputusan untuk merompak bank, untuk mencuri, untuk nak mengkodam, nak buat, itu keputusan tak baik. Tapi setiap keputusan yang selalunya adik-adik buat, dia hanya akan ada baik dan kurang baik. Kalau kurang baik, adik perlu membuat keputusan lagi untuk memajukan diri adik-adik dalam cabaran yang akan adik-adik hadapi lah. Pada kesempatan ini saya ingin menyeru semua graduan supaya sentiasa mencari ilmu biarpun sudah meninggalkan alam pengajian untuk adik-adik yang memilih untuk bekerja. Ilmu adalah perbezaan antara yang tinggi dan yang rendah, antara yang celik dan yang buta, antara yang mulia dan yang hina, dan antara yang kaya dan yang papa kedana. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menasihati adik-adik, jangan takut. Walaupun cabaran yang akan dihadapi oleh adik-adik adalah besar, adalah tipu kalau orang menyakapkan adik-adik ni senang. Banyak orang akan menyatakan bahawa cabaran masa depan adalah lain, untuk adik-adik senang, banyak kemudahan. Tapi saya tak berapa setuju. Dalam setiap masa cabaran dia berlainan. So untuk adik-adik ada cabarannya. Saya juga seperti adik-adik, seperti dinyatakan oleh pengarah PTSB Encik Muhammad Noor, merupakan pelajar yang duduk di tempat adik-adik pada tahun 91 semasa graduation saya sebagai diploma holder. Saya berusaha. Saya bukan pelajar cemerlang seperti banyak kawan-kawan saya. Saya pelajar sederhana. Mungkin adik-adik pelajar cemerlang lebih baik daripada saya. Tapi saya selalu guna pakai common sense, dan saya akan berusaha, dan saya akan menetapkan keputusan saya, apa yang saya nak buat. Ini yang membolehkan saya untuk mengambil keputusan. Setelah habis diploma, saya bekerja sebagai assistant engineer. Gaji pada tahun 91 RM1,500 adalah lumayan. Saya mampu beli kereta Proton Iswara 1.5 keluar first time aerobag. Saya beli kereta tu dan saya bekerja. Ada banyak technician kerja di bawah tangan saya, dan seterusnya ibu bapa saya, seperti kebanyakan ibu bapa, mencadangkan saya mengakhiri zaman bujang dan berkahwin. Tapi saya tak setuju. Saya ingin melanjutkan pelajar. Saya usaha. Saya melanjutkan pelajar di Korea. Habiskan saya punya first degree, saya kembali. Dan seperti biasa, ibu bapa saya cadangkan, bekerjalah dengan pihak kerajaan sebab saya dapat beasiswa supaya senang. Saya tak setuju. Saya pergi kepada JPA, saya minta JPA release saya supaya tak bekerja dengan kerajaan. Bukan saya tidak mahu, saya nak cabaran. Saya bekerja di pihak swasta. Ada berbagai-bagai graduan, yang graduan daripada US dan sebagainya. Saya graduan daripada Politeknik, bekerja bersama-sama dengan semua graduan daripada luar negara di kilang Quantum Peripherals. Dan dalam masa 6 bulan, saya lah junior engineer pertama yang dapat stock exchange $12,000. So saya rasa ini sebab saya selalu nak buat keputusan untuk diri saya dan juga untuk adik-adik. Sebelum adik-adik, nasihat saya, sebelum adik-adik membuat keputusan untuk berkeluarga dan sebagainya, saya minta adik-adik fikirkan dulu
tambah ilmu sebanyak yang mungkin, sebab risk low. Kalau kita gagal dalam proses penambah ilmu ni, kita bertanggung dengan diri kita sendiri. Yang kedua, sebelum memulakan keluarga sendiri, berbaktilah kepada ibu bapa, adik-adik. Penting. Yang ketiga, lengkapkan infrastruktur kehidupan seperti mempunyai rumah, membeli rumah ataupun membeli kenderaan sebelum memulakan hidup. Selepas memulakan keluarga, melalui pengalaman saya, amat sukar, cabaran dia lebih tinggi. So ini yang saya rasa perlu saya share kepada adik-adik, supaya adik-adik fikirkan. Sebab seperti Encik Makno bagi tahu tadi, dia berbangga melihat pelajarnya telah berjaya. Saya juga ingin merasa berbangga dengan kejayaan adik-adik, kejayaan anak-anak tempatan untuk membantu Malaysia. Sebab kejayaan adik-adik ini akan membantu negara kita Malaysia ni untuk being kompetitif. Sebab cabaran dan juga performance adik-adik ini akan efek Malaysia secara keseluruhan. Sebab kita ada jiran-jiran kita daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Thailand, sedang berusaha siang dan malam untuk menarik segala pelaburan yang ada di negara kita ke negara mereka. Dan adik-adik adalah sebahagian daripada golongan yang boleh menghalang bisnes keluar daripada Malaysia dengan menyumbang idea dan tenaga mahir adik-adik kepada industri, supaya Malaysia akan tetap bahagia dan kita akan tetap aman. Tanda orang berilmu adalah pada watak dan adabnya, bukan pada sijil dan karenahnya. Sikap orang berilmu tersingkap pada kematangan mindanya, bukan kepetahan pada bibirnya. Teladan orang berilmu pada taatnya, bukan pada kilauan zahirnya. Jangan lupa petunjuk pepatah Melayu bahawa resam orang berilmu adalah semakin tunduk, tandanya semakin berisi. Semakin berilmu, tinggi amalnya tetapi rendah lagaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Muhammad Ali bin Hajah Maidin, Ketua Pegawai Eksekutif Penang Skill Development Center PSDC, di atas ucapan sebentar tadi.